Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Imam dan seluruh kita kuasa bila masyarakat setempat, Saudara Haji, Bapak Raja, Ibu Bapak-Bapak, saudara-saudari, dengan diri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan tinggi rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Malam ini Allah bagi kekuatan taufik kepada kita dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan kita dapat berada dalam majlis ilmu dalam masa yang sama. Kita menunggu seruan Allah untuk solat fardu isya. Jadi golongan yang terbaik dalam melaksanakan solat fardu ini, yang terbaik ialah mereka yang menunggu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya bila Allah panggil itu, dia dah ada sedia di tempat nak melaksanakan solat. Itu yang terbaik. Dan yang kedua terbaik ialah mereka yang bila dipanggil terus saja memberhentikan tugasan mereka, terus mereka menuju ke masjid untuk melaksanakan solat. Ini golongan yang kedua terbaik. Yang terbaik tadi, masa Allah panggil, dia dah sedia, dah ada di tempat untuk melaksanakan solat tadi. Dan jangan kita jadi mereka yang bila Allah Ta'ala panggil untuk solat, tak rasa apa, tak rasa nak kelang kabur, nak pergi siap-siap nak pergi masjid, tak rasa. Seolah-olah panggilan tadi tak ada erti bagi dia. Sedangkan mestilah ada sebab kenapa Allah mensyariatkan azan itu, kan? Takkan saja-saja Allah mensyariatkan azan sampai kita tak ambil peduli panggilan azan tadi. Mustahil Allah buat mensyariatkan azan itu tanpa ada sebab, kan? Jadi itulah, mudah-mudahan setiap kali kita duduk dalam majlis ilmu ini, kita melakukan benda yang dalam masa yang sama kita berada dalam keadaan menunggu waktu solat fardu isya. Hari ini saya tak bawa buku yang biasa kita baca, jadi kita nak catat baik. Saya kira suka saya nak ulang di sini. Tidak pasti
bagi dalam kapital tentang kenapa Allah menamakan majlis ilmu di Taman Syurga anak kampung. Jadi kita selalu dengar Nabi beritahu kita bahawa majlis ilmu itu disebut sebagai taman. Lalu kita dengar berceramah cakap. Tapi pernah kita berbincang kenapa nama Taman Syurga ini dipilih bagi menunjukkan kehebatan majlis ilmu. Jadi hari ini kita cakap pelan-pelan senang. Saya cakap perempuan senang. Boleh cakap pelan-pelan. Baik. Nabi pernah sebut pada sahabatnya, kamu bila berjalan di atas muka bumi, lupa Taman Syurga berhenti. Sahabat tanya, ada ke Taman Syurga di dunia? Nabi pun sebut, ada. Tempat itu ialah majalis al-ilm, majlis ilmu, atau disebut Raudah. Taman Syurga Raudah, Raudatul Jannah, Taman Syurga. Sebagaimana yang kita tahu, yang dinamakan Taman Syurga ini dua yang dinamakan secara khusus. Namanya yang Nabi kata Bainan baiti wal minbari, antara rumah aku dengan mimbar aku Raudah yang terdapat di Masjid Nabawi. Tapi tak semua orang boleh pergi Madinah untuk nak duduk dalam Raudah Taman Syurga. Maka di sana Allah Ta'ala wujudkan satu lagi Taman Syurga yang tak ada orang boleh bagi alasan tak boleh pergi. Kalau Madinah itu kena ada pada maribu boleh pergi, kan? Tak ada pada maribu hukum adat dan tak boleh pergi lah. Ya, walaupun orang belanja tu bayar duit lah. Kita yang tak bayar, orang bayar. Dan orang sponsor kita kan, bukan kita tak bayar, memang kita tak bayar, tapi orang sponsor kita tu bayar. Mana kita duit lah. Kecuali kalau kita boleh naik tak terbang. Itu insyaAllah tak kenal kuala tiket free dalam 1900 dan pakai dan terbang pakai miaknya. Dia punya kompas terhubung dulu ke saya sampai. Baik. Jadi ada satu taman lagi, nama dia Raudah juga, iaitulah Majlis Ilmu. Majlis Ilmu ni tak ada siapa-siapa, tak ada selipik, kan? Di setiap tempat tu ada, kan? Kalau di Shah Alam ni, mana ada surau, situ ada Majlis Ilmu di atas, kan? Dia bukan mesti lama, sudah lepas subuh ada orang baca kitab sikit, kan? Baca Quran, baca terjemahan sikit, urai sikit supaya dalam 5-10 minit, kan? Itu juga dinamakan Majlis Ilmu juga. Aku dan Maghrib dia masing-masing tahu. Jadi besarnya Majlis Ilmu itu. Yang ini kita nak seimbang. Kenapa nama itu dipilih? Dinamakan Taman Syurga, tak dinamakan Taman Kasih Syarah. Pertamanya, Nabi SAW dia nak bagi tahu kat kita, siapa-siapa yang bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan tariqan ilal jannah,
jalan ke syurga. Dan Nabi kata kita kalau sungguh-sungguh bersusah payah nak pergi ngaji, nak pergi belajar, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan satu jalan untuk ke syurga. Jadi belajar itu ialah majlis ilmu. Majlis ilmu itu bukan mesti ramai orang juga. Kalau seorang guru, seorang anak murid pun dipanggil majlis ilmu juga. Dan kita minta lagi dengan mana-mana dosen kita bahawa kita tak lagi baca kita tada kita. Tak lagi itu juga disebut majlis ilmu. Kan? Jadi mudahkan, Allah mudahkan jalan ke syurga. Jadi sebab itu majlis ilmu dinamakan taman syurga. Sebab apa? Sebab jalan orang yang duduk dalam itu ialah jalan ke syurga. Allah bagi mudah. Sebab jalan ke syurga ni susah tegasnya. Tak, susahlah bagi orang yang hati dia buta, hati dia keras. Tetapi kalau Allah bagi hidayah, petunjuk, taufik kepada kita, maka jalannya mudah. Tapi untuk Allah nak mudahkan jalan ke syurga tadi, mestilah ada syarat dia, dia ada syarat. Contohlah kita bagi contoh. Kita nak pergi ke Hulu Kelang. Kan? Lagi ada jalan mudah, ada jalan mudah. Jalan mudah ke mana? Ikut jalan Bukit. Highway Bukit. New Highway. Tapi kena bayar lah orang ni. Itu syarat kena bayar orang ni. Nak free, lalu dalam kucing. Boleh juga Hulu Kelang, lalu ke Batu Kiri. Nampak susah tak? Susah. Saya tahu saya pulang ke mana. Nak kena tanya usaha, turun ikan. Jadi nak sebutnya macam tu lah. Nak bagi mudah pergi jalan kan. Nak pergi mudah jalan ke Hulu Kelang, masuklah highway. Highway Luka highway, Luka semua Tony dari itu. Tapi cepatlah walaupun dia jauh, tapi cepatlah sikit nak balik jalan kunci tu tuan-tuan. Keluar jalan Luka, masuk jalan kunci, buat batu-bukit tu baru sampai Hulu Kelang. Jadi macam tu lah perumpamaannya. Jalan syurga tu yang tak ada kan. Tapi Allah bagi mudah. Bila nak bagi mudah tu ada syarat yang pada ngaji. Syaratnya ngaji. Bila ngaji Allah bagi mudah jalan syurga tu. Jadi ngaji ni macam betul tadi lah. Dalam bayang sikit lah. Jadi mengaji nak tunggu ni. Mengaji ni kata Imam Syafi'i makan masa yang panjang kan. Perlu pada kesabaran nak ngaji ni kan. Lagi apa lagi? Perlu kepada masa yang jauh, kesungguhan, kesabaran. Ini nak ngaji tu. Pembelajaran ada juga kan. Jadi kesungguhan ini akan Allah ganti dengan apa? Dengan mempermudahkan jalan kita ke syurga. Jadi itu yang pertama. Di Nabi menamakan majlis ilmu itu sebagai taman syurga. Satu lagi kan. Yang kedua, kita selalu juga dengar, terutamanya sahabat-sahabat kita yang dia bagi bayan kan, kan, bayan dan ada pemberi dia bagi untuk orang sebagainya kan. Ada satu mahal yang dia selalu namakan hati dia tu dengan bayan. Dia selalu ulang macam mana bahawa malaikat yang bergadutan sampai ke langit. Tidak ada majlis ilmu kan. Jadi malaikat itu gaduh sampai ke langit. Dan malaikat itu pula kata Nabi, dia tak gaduh saja. Nah, dia tak gaduh saja. Dia ada sebabnya. Kalau dulu zaman tak ada handphone kan, ada dia panggil public phone. Di kampung saya satu je public phone. Rumah dalam 400 biji. Satu public phone. Daripada pagi sampai malam penuh bayu. Tak ada tuan-tuan. Kalau orang nazar mati tu tak ada yang boleh. Sudah ramai orang cuba kan. Jadi istilah maksud tu, apa ni buat apa dia bayu sini siapa nak pergi petang ni bayu.
Jadi malaikat ni pun sama, dia bergayu juga, tapi dia bergayu tak bergayu sajalah. Dia doa pada orang yang apa, yang mengaji, tak kira lah mengaji surah ke, mengaji ramai super kita juga, dengan dua doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ini doa malaikat untuk kita orang yang mengaji. Pertama, malaikat kata, ya Allah, tolong ampunkan dia. Allahumma ighfir lahum, ampun kita semua boleh ampun. Yang kedua, warhamhum. Allah tolong rahmat kita, sayang kita, kasih kita. Jadi cuba kita berjabatan. Kita fikir di mana lagi kita dengar doa. Doa ni kita dengar di mana? Iaitu ketika orang sembahyang mayat. Selepas daripada takbir yang ketiga, kita rukun dia baca doa atas mayat, ya, doa bagi mayat. Jadi doa atas mayat ni dia rukun. Maknanya kalau tak baca tak salah. Dan sekurang-kurang melepasi rukun itu, iaitu sekurang-kurang dia baca Allahumma ighfir lahum warhamhum. Sekurang-kurang. Kalau kita tak tahu mayat itu laki-laki atau perempuan, dia bagi tahu tapi kita tak tahu. Kan dekat Masjid Nabawi, as-salatu 'alal mayyit wal atfal, kita kata lagi tak tahu lah. Tak tahu laki ke perempuannya, tak tahu. Maka boleh saja kita menyebut Allahumma ighfir lahum, walaupun mungkin seorang ataupun mungkin dulu. Tak, boleh saja. Macam kita bagi Assalamualaikum kepada seorang. Ada seorang hamba Allah ni, dia bagi bahasa Arab semangat yang dia besar. Turun-turun jelas jumpa kita Assalamualaikum kepada seorang. Sebab dia kata seorang dengan sekolah dia baru mengaji Arab. Jadi bila balik berdasar, maksud game itu sudah mati. Jadi kau itu kan tak ada kemuliaan. Walaupun seorang Assalamualaikum itu, ya, bahasa dengan mereka itu berbeza. Dari sudut bahasa memanglah kalau seorang Assalamualaikum, tapi dia maksud juga Arab Assalamualaikum. Nampak? Peningnya macam ada kawan saya seorang, dia ni kerja di Toib. Di Toib, tentu saya duduk sana, jumpa dia kat Mekah. Dia baru sampai, dia cerita masa dia baru sampai dulu ni, dia pergi Masjid Haram. Jadi tak macam mana, ada Haram tu tak tahu dari mana mawak kat dia. Tapi dia nak badan, tak badan, dia baru sampai. Dia dah baru sampai, kalau budak-budak pergi Madinah Mekah, dia cakap Arab. Dia kerja dengan jaga dari komunikasi. Nokia kan, Alexa saya ingat pengantar semua. Jadi Arab tu tetap gaya dia mawak. Saya sadar sebenarnya saya buat tu, dia tak ada dia mawak. Saya tak nak cakap apa dia. Saya pun, dia malu. Dia pun cakap Melayu. Ikut dia bahan. Arab tu kata Alhamdulillah. Sebab dia ingat orang budak dekat Kaifahan. Kaifahan tu kan, apa khabar? Jadi dia tak tahu yang bercakap apa. Orang ni memang Arab faham, dia tahu. Kan? Dia pun cakap Melayu. Kau dia faham? Alhamdulillah. Terus dia sama. Agaknya Arab tu pun pening. Baru dia budak. Dan kemana-mana dia bertanya apa khabar. Apalah. Jadi sekurang-kurang dia untuk melepaskan kefarduan rukun yang ketiga tadi ialah sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ulama mereka kata tak lepas kefarduan itu kalau sekadar menyebut Allahumma ighfir lahum. Dia mesti dikombinasikan, digabungkan, disatukan dengan warhamhum. Maknanya kalau kita kata Allahumma ighfir lahum warhamhum, sudah
sah dan sembahyang kita tadi. Yang ada pun Rabbil Allah Tilawar Allah Ma'afi, itu tak payah ada baca. Tapi kalau ada dibaca lagi baguslah. Cuma paling kadang ini kadang ini. Baik, di mana lagi kita jumpa doa itu? Cuba pejamkan. Nah, jelek mata pun tak nampak pejamkan itu. Jadi kita jumpa itu ketika kita baca duduk di antara dua sujud. Cumanya dia punya ganti nama itu lain lah. Yang kita doa mayat itu kita doa ke orang. Jadi Allah maafin lahu. Tidak doa ke diri kita, Rabbil firli, ya Allah tolong ampunkan aku, warhamni, tolong rahmati aku. Kan sama maknanya. Cumanya dalam tayat antara dua sujud itu dia punya ganti nama kita. Hak masa kita sembahyang mayat tadi ini pada orang, tapi maknanya sama. Sebab itu ulama fiqh kata sekurang-kurang sunat membaca itu terlepas sunat. Kan bacaan itu sunat kan, Rabbil firli warham itu sunat hukum dia kan. Sekurang-kurang nak dapat pahala sunat dua je lah, Rabbil firli warham. Bolehlah kita sujud sekurang-kurangnya lah. Takkan ambil yang kurang. Gaji nak ambil yang banyak, bini nak ambil yang banyak. Baca doa ambil kurang. Macam kita lah. Nah, bayang tarawih dan rakaat, minta doa macam-macam, belah mat, katil mat, bayang 8. Minta surga, siwa istiqrah, minta terus ya, bantu daripada kain sutera. Nampak? Jadi bayang 8 rakaat, dalam 8 rakaat, kita atailah dua. Jadi malu berkomunikasi lah. Jadi sebuah ini saya nak sebut sebuah kuangnya. Dan kita kan dah duduk dalam sembahyang. Waktu kita dah kita peruntukkan untuk itu. Tenaga kita dah kita peruntukkan untuk itu. Kenapa nak ambil yang kurang? Kenapa tak komplitkan semua? Kita dah kita dah duduk dalam sembahyang. Kenapa nak ambil yang sikit? Dah duduk dalam sembahyang. Macam habis kan? Duduk tahiyat dah duduk, antara dua sujud dah duduk, habis ni dah baca. Apa nak reka-reka? Kita sebut ni sebab kita nak buat berbandingan. Gitu. Ya? Baik. Okey. Jadi kita dah tahu lagi di mana lagi kita jumpa tadi. Di mana lagi kita jumpa benda yang sama, bawa maksud yang sama. Yaitu ketiga mana kita berfis ataupun kita nak menutup majlis. Pada itu kan minta ampun dan minta. Jadi kalau perhimpunan kami, perhimpunan yang kau rahmati, dan perpisahan kami, perpisahan di bawah keampunan. Kan sama juga permintaan. Minta ampun sebelum berpisah, minta ampun dan minta rahmat. Baik. Kenapa dua doa ini penting? Ampun dan rahmat ini kenapa penting? Kenapa penting? Sehingga malaikat pun doakan kita dalam banyak ilmu. Kita nak hantar mayat di kubur, kita terima doa dulu. Antara dua tempat yang kita paling dekat dengan Tuhan, dengan Allah pun doa kan? Kan Nabi kata waktu yang paling kita dekat dengan Allah kan waktu sujud. Bacaan itu dibaca di antara dua sujud, maknanya di antara dua waktu yang paling kita dekat dengan Allah. Ya, gitu kan? Kita takkan masuk surga kalau kita ada dosa. Ini penting kan? Walaupun Allah Ta'ala itu boleh memasukkan orang jahat dalam surga, boleh. Itu harus bagi dia. Nak masukkan orang yang beramal dalam neraka, itu boleh. Itu harus bagi dia, bukan wajib bagi dia kan? Dan bagi ahli sunnah itu tidak wajib. Tapi bagi Mu'tazilah dia kata wajib untuk Allah Ta'ala masukkan orang baik dalam surga. Tak adalah kita terbincang lah waktu kuning-kuning kan. Nah, ada sedia pula kuning. Waktu masuk lagi, apa pula update tu kuning pula. Baik. Jadi kita tak akan masuk surga kalau ada dosa. Bahkan dia apa tu?
Di dalam Quran Allah ada sebut ada satu golongan nama dia Ashabul A'raf. Kita Ashabul Kahfi itu Ashabul A'raf. Jadi Ashabul A'raf ni siapa? Golongan yang Allah letak di satu tembok, nama dia A'raf, tembok yang tinggi, dan tembok ini masuk surga pun tak, neraka pun tak. Selepas kata Nabi, selepas dia melintasi titian sirat, di bawah titian sirat itu neraka. Dan tak nak siapa kalau ada neraka nanti jatuh tuan-tuan. Tak selalu pakai kayu panjang lah jatuh. Saya jatuh. Sebab itu lintasan daripada lubang neraka. Tetapi orang yang beriman, orang di syurga itu ada Nabi kata sebatas pantas kilat wajib. Ashabul A'raf ni dia lepas titian, tapi dia tak masuk dalam syurga. Dia kan lepas titian, patut masuk syurga kan. Ashabul A'raf ni lepas jalan tu, titian tu lepas, tapi tak boleh masuk syurga. Sebaliknya Allah menyuruh dia supaya mencari sedikit lagi kebajikan untuk memasukkan dia dalam syurga. Sebab dia baik dan buruk dia sama apa. Dengan kuliah rajin, sembahyang tahajud rajin, makan orang rajin, rokok rajin, itu dia tak tahu malaikat datang mana. Dengar kuliah subuh, dengar kuliah maghrib, ganggu faham. Lepas kuliah isyak berkumpul asap tadi. Dia kata nak waktu kuliah asap ni nak bantu Iblis ni berani Iblis. Dia asap ni dia boleh bunuh nama Iblis. Tengok dia tak mati Iblis, mati lain. Baik. Jadi kita tak masuk surga kalau kita ada dosa. Jadi kita minta ampun, ya Allah tolong ampun dosa. Jadi bila Allah nak ampun dosa, kita nak masuk surga pakai apa? Dosa dah terampun. Jadi nak masuk surga pakai apa? Amalan. Tetapi kita masuk surga, kita tak masuk surga dengan amalan. Kan? Ini semua orang tahu ni. Tak utama apa ni? Kalau universiti orang takwa ni. Itulah hari-hari mesti hantar dalam Facebook ni kan. Hari-hari tu kan Ustaz tak datang mau. Jadi nak sebut tadi ni, kita dah Allah ampun. Dan tu kalau ada Allah ampun dosa, nak masuk surga pakai apa? Nak pakai apa masuk surga? Pakai amalan? Tak mungkin. Kita tak masuk surga dengan amalan kita. Kita masuk surga dengan dah jawabnya tu kan. Maka sebab itu dua orang ini penting. Sebab apa? Dengan dua benda inilah kita akan masuk surga. Maka sebab itu malaikat doakan kita benda dua benda di dalam petik. Itulah sebabnya. Yang kedua, kenapa Allah ataupun Nabi menamakan majlis ilmu itu sebagai aman. Sebab apa? Supaya kita dapat melengkapkan dua ciri nak masuk surga, iaitu diampun dosa dan juga didapat masuk surga dengan rahmat ataupun kasih sayang daripada Allah. Dua. Boleh kan? Baik. Yang ketiga, dinamakan majlis ilmu itu sebagai taman syurga. Kerana orang yang berada dalam majlis ilmu itu disamakan oleh Nabi sebagai fi sabilillah. Orang yang mengaji ini sama macam orang berjuang fi sabilillah. Orang juang fi sabilillah, Nabi kata dia mati masa Nabi syahid. Dia mati ketika dia perang syahid. Dia mati ketika balik perang syahid. Walaupun pernah seorang tentera Islam dah nak balik daripada perang, kena anak panah, kena anak panah jatuh.
sahabat yang telah ditarbiyah oleh Nabi kata pada Nabi bodoh dia ni, orang pakar-pakar bersiap nak balik kampung, dia mati, maka dia syahid juga kan? Dia kata begitu. Sahabat-sahabat saya bodoh lah dia kata dah nak balik siap dah, dia dapat juga anugerah syahid. Sebab Nabi beritahu orang yang pergi berjihad sabilillah pergi syahid kalau mati. Masa tu nanti perang dah dinikmati, lagilah syahid kan. Dah habis perang nak balik rumah, sebelum sampai kalau mati pun dia dah bagi syahid. Jadi sahabat kata untunglah dia. Nabi pun celak. Dia kata siapa kata tadi? Siapa kata? Sahabat kata saya lah kata. Nabi kata dia masuk neraka. Tapi masuk neraka itu bukan kerana mati ketika nak balik jihad. Ya, sebab mati balik jihad syahid juga. Tapi nama disebut oleh Nabi masuk neraka sebab apa? Sebabnya Nabi kata pada tubuhnya ada sesuatu ghanimah yang dia ambil sebelum aku mengagih-agihkan. Harta yang diambil daripada musuhnya kalah tadi dipanggil ghanimah, itu belum diagihkan oleh Nabi, tapi dia sudah pakai dalam bentuk selendang. Ada macam mana selendang dia pakai. Nabi tak bagi lagi ghanimah, dia ambil sia-siakan. Walaupun dia ada hak, dia ada hak sebab dia itu apa panggil orang yang berperang, tapi kan Nabi belum agih lagi, maka dia ambil. Nabi kata dia masuk. Tapi hakikatnya ialah berposen sangatlah. Dia punya ledak itu kan, dia punya apa panggil cash ledak dia kan. Tapi bukan hak kita, mana boleh ambil. Atau tak bayang kalau selendang bukan hak kita, kita ambil balik jihad mati masuk neraka. Tak bayang nak sapu duit kita berbelia-belia lagi. Fikir itu sudah. Itulah contoh dia lah. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi Nabi namakan orang yang mengaji itu fisabilillah. Sebab itu mereka itu layak untuk fisabilillah. Itu kalau kita tengok tafsiran Yusuf Al-Qaradawi ketika dia membahaskan fiqh zakat, Yusuf Al-Qaradawi dalam bab fisabilillah itu siapa? Oh, dia bahas pada Allah tuan-tuan sekalian. Dia kembang fisabilillah ni, kembang begitu sekali. Macam-macam dia bagi pendapat itu, tuan-tuan baca sendiri lah. Nah, kalau saya sempat terang kepada masyarakat tak macam apa. Baik. Jadi orang yang mengaji ilmu itu macam orang yang mati syahid juga, yang fisabilillah. Dia datang nak mengaji tadi, kalau mati kan syahid dia. Walaupun mungkin kedudukan syahid itu tak sama, tapi tetap juga mendapat gelaran syahid. Kalau dia nak mati tadi kan, mati dia kat dalam mati syahid. Ataupun ketika mengaji mati ni makna mati sungguh, bukan hal lena. Lena tu buat lain. Kita mengaji ibadat tak lena. Ada penjara apa tu? Tak. Betul kan? Ada penjara tak. Jadi ada ni orang Melayu. Kalau orang Melayu kata tempat bantal letak belakang tidur kan. Ni dah bantal letak punggung tidur. Saya mula dia kuliah dia tak. Habis dia cerai. Dia tu buat macam lepas tu bila kita cakap macam tu, dia kata Nabi tu dia turut kan, masa dia pergi fanfare masa budak-budak tu, dia teringin nak tengok hiburan, dia sampai terus memang celek-celek dah habis. Nabi kata tu celek tu matahari tu cerah. Esok aku try lagi, dia kata nak tengok nak sama masa Ramadan, kawan-kawan pergi nak tengok fanfare tuan-tuan sekalian. Ini nak ajak budak ni kan. Kali kedua orang jatuh doa, elok aku sampai nak pulang, Allah bagi aku lengah. Jadi dia kata saya pun jatuh juga. Oh, maksudnya dia kalau mau gaji lebih dan begitu. Sebab saya tak nak gaji banyak pun lebih, takut jadi macam tu. Kalau dia pandai, susah lah. Baik, tak apalah. Jadinya siapa-siapa yang mati masa dia mengaji ilmu tu syahid tuan-tuan sekalian. Nah, macam kita tengok pondok raya dulu aku nak terbakar kan 29 orang perempuan mati syahid mereka. Bahkan pula kalau kita tengok sejarahnya, sebelum tidur pakar-pakar baca ayat kursi
pakai taubat, dia pakai apa tu tak cakap lah. Cedek-cedek, api dah marah, makannya mati. Syahid dia. Jadi syahid itu di mana tempatnya? Orang yang mati syahid itu di mana tempatnya? Syurga. Maka karena itu majlis ilmu ini dinamakan sebagai nama syurga. Nampak? Dia ada tunjuk semua tak sempat dari dalam isyarat. Tak apalah lagi tak mesti panjang. Ini apa pahaman? Faham tiga ni pahaman kan? Kenapa dinamakan taman syurga pahaman? Lagi pahaman? Alhamdulillah. Itu guru saya pesan. Kalau orang mengajar, tak ada orang faham. Tidak orang faham, itu supaya mereka akan boleh faham. Kalau aku itu, mereka jadi tak faham. Jadi sebelum ada itu, kalau itu kamu tak asal apa, paling pemimpin pun tak asal apa. Elok lah aku ceritakan, saya pun tak ada. Boleh. Oleh kerana itu, kadang-kadang kita tak bawa. Kadang-kadang itu baca, tak tahu tak mana. Nenek-nenek pun ada benda tinggal. Tapi dah sebab jalan tak ada dah. Ini cakap itu dululah, jasa membawa kesirah. Jadi saya tak panjangkan tadi ni, dan lagi tadi. Bagi yang belum tahu bahawa satu penduduk sini memerlukan satu tempat untuk nak jadi tempat rehat orang yang nak berkawan, orang yang nak berkawan. Kalau pagi itu tak nak awak ya, kalau malam itu tuan-tuan berkawan. Sementara kita tunggu draft undang-undang pelaksanaan hukum itu diterima di Parlimen untuk dilakukan peradilan. Kita doakan sebagaimana kita boleh doa kepada mangsa-mangsa MS320. Pemimpin kita kata tragedi MS ini dapat menggabungkan seluruh dunia. Alhamdulillah, memanglah Amerika atau setelah China atau setelah Australia atau setelah Singapura atau setelah kita atau Kongo. Jadi semua dia adalah kerjasama yang dapat dilahirkan dengan MS320. Maka kita harap dengan pembentangan private milih di Parlimen dan minta laluan kerajaan buat draft undang-undang itu, kita doa lagi supaya MP lain Islam terpegang banyak. Supaya dia buat sokong dan sokong, susah sangat sokong. Nampak tak? Tak kira lah dalam kita ni pun pasti macam pasti dia kan. Ada pasti kita power, pasti kita garam, pasti surya apa dia. Jadi kita pakai doa lah supaya MP lain Islam terutamanya akan yang bukan Islam itu sokong itu sebagai bonus sebenarnya supaya memudahkan untuk lantan laksanakan atau mana-mana negeri yang nak buat. Kita pakai tengok sebatang kata Ustaz Azharul pada Sultan Brunei ini tersenarai 10 orang paling kaya dalam dunia. 10 kaya dunia itu termasuk Sultan Brunei kata Ustaz Azharul. Dia pun sokong dulu. Kenapa orang yang tersenarai menerima beri boleh tolak dulu? Saya baca teman-teman soal ada NGO Ustaz buat nanam ni. Jadi mohonlah tuan-tuan sekalian doa agar lembut hati tuan-tuan sekalian apa tu MP kita bersetuju dengan draft undang-undang. Tak usah banyak alasan tinggi kona sini lah tuan-tuan sekalian ya. Kita bagi laluan dan draft itu dah ada. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati usaha yang kita ada dan Allah akan tanya kita dengan keengganan kita dan sekadar itu bersedia jasa untuk masyarakat. Aku kalau ada juga doa lah supaya pembangunan sekolah saya yang sedang berjalan ini dipercepatkan proses doa saja. Alhamdulillah dalam progres program itu. Jadi mudah-mudahan doa tuan-tuan itu akan menjadikan saya lebih semangat dan berkuasa saya semangat membangunkan komplementasi Al-Quran dan Al-Hadis Al-Qardawi di kampung Kuala Terdau. Terdau ni tentang tahu lah kan. Saya pun sudah dipanggil Ustaz Tamal Ash'ari Al-Qardawi sebab itu pulang Terdau.
Aku qawli hadza wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw